sekarang ini kami menuntut bukan saja kadar pampasan, tetapi menuntut kawasan kami. Orang lain berduit, orang lain beringgit, orang lain menjadi jutawan-jutawan, orang lain semua mendapat kemudahan-kemudahan daripada pembangunan tu. Tetapi kami masyarakat orang asli makin lama makin nak dipinggirkan. Saya katakan dipinggirkan ialah kawasan kami makin lama makin mengecut. Tidak membesar. Pembangunan-pembangunan yang ada berlaku di negara Malaysia ini sedikit sebanyak akan melibatkan kawasan orang asli. Satu yang contoh-contoh yang dapat kita lihat ialah pembangunan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pun juga melibatkan kawasan orang asli. Yang ada dulu di sekitar kawasan kami ada Kijang, ada Pelanduk, ada Napoh, ada Kancil, ada Beruk, ada Sikah, jenis-jenis family Beruk ini tadi. Kijang sudah tak ada. Pelanduk, Napoh tak ada. Kancil saya belum pasti sebab Kancil saya lalu pun Kancil pun dah tak nampak lagi. Beberapa jenis ikan di sekitar kawasan kami ini sudah tak ada. Yang ada sekarang ini di kawasan Lombong ni hanya ada ikan telepia, ikan baung dan sedikit-sedikit ikan lain. Itu pun ikan yang dikelon. Kalau nak cerita dulu, pada masa saya kecil-kecil, pada sekitar tahun 68, orang kami masa tu dia pergi mencari binatang-binatang lah untuk pemakanan lah. Dan ada sedikit-sedikit macam orang dewasa, dia selain daripada memburu, dia masa tu ada pokok getah lah. Ada pokok getah yang besar-besar. Dia orang toreh pokok getah tu untuk hasil jualan lah, untuk mendapatkan ringgit lah. Dan juga ada mengambil hasil-hasil hutan, ya, hasil-hasil hutan seperti rotan, beberapa jenis rotan yang jenis halus dan rotan yang jenis besar lah. Dan itu pun mereka jadikan untuk mendapatkan hasil lah, untuk dijual. Selain itu, aktiviti mereka ialah memancing, menyumpit, memburu menyumpit dan juga membuat perangkap-perangkap, membuat jerat-jerat untuk pemakanan-pemakanan bagi keluarga-keluarga mereka lah. Tidak banyak pada tahun 60-an, tidak banyak perubahan. Cuma ada pokok-pokok getah dan sekitar-sekitar yang ada di sekeliling kawasan kampung, banyak yang masih hutan tebal lah, pokok-pokok besar. Selepas itu pada tahun berikutnya, perubahan, kerajaan telah membawa sedikit perubahan, iaitu pokok-pokok getah sudah ditukarkan kepada pokok kelapa sawit. Di mana pokok-pokok getah masa tu sudah banyak jatuh, harga-harga pasaran sudah jatuh. Maka disyorkan pihak-pihak jabatan yang menjaga orang asli, iaitu Jabatan Hak Orang Asli, telah mengesyorkan untuk ditukarkan kepada kelapa sawit. Maka semua penduduk orang asli yang ada kebun masa itu sudah bertukar cara kehidupan daripada menuri getah, sudah pula menanam pokok kelapa sawit. Masa itu cara memburu pun masih ada lagi. Sekitar tahun 70-an masih ada memburu lagi, sekitar 80-an masih memburu lagi, dan ada di antara sekitar tahun 70-an hingga 80-an tadi ada anak-anak orang asli, termasuk saya sendiri, pergi sekolah lah. Dan walaupun kami tidak sebagus mana, kami pun ada mendapat pendidikan daripada pihak kerajaan. Walaupun sudah sampai ke tahap era moden, iaitu era masyarakat moden, tapi orang asli masih mengekalkan adat istiadat mereka, kerana itulah satu-satunya cara untuk menjaga satu-satu
masyarakat kami. Masalah orang asli sekarang ini yang kami dapat lihat ialah dari sudut kedudukan, iaitu hak-hak mereka, iaitu melibatkan hak tanah. Yang dapat kami lihat ketara sangat, hak tanah ini tidak dijaga dengan baik. Maksud saya tidak dijaga dengan baik, ada title hak orang asli sudah dikatakan bukan orang asli punya. Jadi ini melibatkan pihak kerajaan. Jadi saya amat sedih dan bila melihat title ini tidak dikekalkan. Bermakna apabila berhubung dengan pihak-pihak berkuasa, seharusnya pihak berkuasa mengiyakan kerana itu adalah satu peninggalan moyang-moyang kami. Jadi seharusnya pihak berkuasa boleh bertoleransi dengan pihak kami supaya kami juga ada hak di kawasan yang telah kami diami dan juga di kawasan sekitarnya yang telah ditinggalkan oleh moyang-moyang kami. Masyarakat kami perlu juga hal tanah ini kerana kami juga perlu bercucuk tanam. Selain daripada bercucuk tanam, mengikut pembangunan negeri dan negara, kita harus juga bertukar possession. Maksud saya, kita juga harusnya beralih mengikut arus pembangunan supaya orang asli itu ekonomi orang asli itu dapat dipertingkatkan dari masa ke semasa. Bukan hanya sekadar daripada hasil-hasil yang ditanam hanya kata orang sedepa dua, tapi kita juga masyarakat orang asli juga perlu untuk nak mengembangkan ekonomi mereka sejajar dengan apa yang telah kerajaan sarankan. Kalaulah katakanlah masyarakat luar boleh berkembang maju, maka orang asli pun harus mengikut arus begitu. Jadi katakanlah ada peninggalan moyang-moyang ini, maka seharusnya orang asli sudah boleh bertapak, boleh berkembang maju, lebih maju daripada masyarakat lain yang di luar. Sedangkan boleh diambil contoh, masyarakat luar mempunyai syarikat dan boleh memajukan satu kawasan yang luas. Mengapa orang asli tidak dibolehkan sedangkan mereka ada kawasan untuk memajukan kawasan mereka sendiri? Dan ini akan memberi input yang baik untuk masyarakat orang asli dan juga untuk negara. Cuma yang boleh dapat menyelesaikan segala kemelut isu-isu orang asli ini, Perdana Menteri. Perdana Menteri harus memberi satu cara yang lebih baik lagi daripada apa yang ada. Saya yakin Perdana Menteri boleh melaksanakan apa juga tuntutan-tuntutan orang asli. Dia ada keikhlasan dan ada kemahuan. Kalau sekiranya sesuatu pembesar negara itu tidak ada keikhlasan, maka sukarlah rakyat untuk nak berkembang maju. Maklumat sebenar, maklumat yang nak disampaikan kepada PM mungkin sudah disalah taksir, ataupun maklumat kami tak sampai, ataupun sudah dipergunakan oleh orang-orang lain. Pada pandangan saya, kalau secara khusus kita dapat berjumpa dengan PM dan pihak kami dapat berkomunikasi dengan PM secara live, saya rasa mungkin PM dapat membantu kami. Kerajaan BN layanannya memang ada, tetapi tidak berapa bagus juga. Tetapi pihak kerajaan PKR lagi teruk. Bila mau pergi jumpa MB pun kita tak dapat berjumpa dengan MB. Jadi ini satu hak layanan kita sebagai rakyat negeri Selangor. Nak dapatkan layanan istimewa itu, iaitu adil tadi, tak dapat. Jadi peringkat kerajaan BN juga kami tak dapat berjumpa dengan MB
Dan sampai kerajaan PKR pun kami tak dapat berjumpa dengan MB. Lagi-lagi ada kes seperti ini, ada isu-isu yang seperti ini. Jadi layanan memang, hak layanan itu memang kuranglah didapati. Mungkin seharusnya kerajaan perlu ada satu alternatif lagi, memberi layanan kepada semua sebaik-baik mungkin. Saya hendakkan supaya mana-mana kawasan orang asli yang ada penduduk, yang ada rumah, diwartakan sebagai tempat tinggal. Dan mana-mana tempat orang asli yang ada status hutan tetapi masih dipegang oleh orang asli, maka ianya harus dikembalikan kepada orang asli untuk kegunaan-kegunaan masyarakat orang asli setempat itu. Dan juga boleh memberi input ekonomi jangka masa yang panjang. Jadi saya berharap Perdana Menteri dapat membantu bukan saja masyarakat masyarakat orang asli yang ada di tempat kami. Saya nak Perdana Menteri dapat membantu seluruh masyarakat orang asli yang ada tinggal di Semenanjung ini, supaya mereka tidak lagi dikutak-katikkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Kalau kerajaan tidak lagi tidak ambil juga peduli, tidak juga mengambil kira tentang hak-hak kami ini, kami amat kecewalah. Dan saya juga amat kecewa bukan sahaja berasaskan kekecewaan saya sebagai rakyat Malaysia, tetapi saya kecewa saya dilahirkan di sini. Saya amat kecewa.